Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, ya Rasulullah. Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Jo sihat Sihat kan? Tapi kenapa? Samping tu atas lutut tu. Atas salah Dia tak salah, tapi setahu saya kalau atas lutut ni orang belum kahwin lagi. Ni berniat. Apa khabar bila sihat dulu? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Saya Allah. tunggu tadi duet. Patut kata duet tadi. Saya dah masuk daripada sana tapi dia off mic saya. Sebab tu suara saya tidak kedengaran lah masa pesawat tadi. Dan ini adalah mantan NLKO. Baik, bertemu kembali kita. kembali. Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi hari ini. Ya, betul. Kita hari ini menarik sekali, Ustaz. Sebenarnya kita dah masuk ke fasa kedua Ramadan, nak ke hujung-hujung dah ni sebenarnya, dekat-dekat. Saya dah rasa nak raya dah ni. Saya dah tak sabar nak raya. Sebab raya ni katanya, Ustaz, ada good news lah, Ustaz. Untuk seluruh rakyat Malaysia. Tol percuma pada 8 dan 9 April. Itu yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Kalau balik Kedah tu berapa ringgit tu, Ustaz? Kalau balik Kedah dalam RM50. Pi balik? Pi saja. Oh, pi saja RM50. Ni memang free lah. Tapi kalau balik Kelantan berapa? Lebih kurang tak sampai 20 riyal kot. Lebih kurang. Tapi banyak boleh jimat. Iyalah, jimat lah. So tapi kena rancang perjalanan. Betul. Dia kena rancang perjalanan. Jangan hari yang sama kita dijangkakan berjuta tu. Tapi maksud 8 dengan 9 balik kampungnya lah, balik KL. Balik KL, nanti akan dia mau balik. Pakai duit raya lah. Duit raya dia. Okey, itu cerita pasal tol. Berita baik. Dan juga kita nak wawarkan juga pasal ni, kita punya Oyen ni. Miao kita ni kan. Pasal Oyen, dia macam-macam Miao Oyenku dia sebut. Macam-macam dia punya kereta-kereta. Banyak yang hantar kita kan? Banyak hantar kita ni. Nampak ni puasa Allah, tengok betul puasa kan. Baik. So siapa ada video kucing menarik, tak semestinya ada colour orange. Kalau apa-apa pun boleh. Kalau boleh hantarkan ke email nlko@tv9.com.my ataupun share kat Facebook ataupun kat TikTok kita. Boleh tengok TikTok NLKO TV9. Tak pasal-pasal famous kan. Macam-macam. Tapi mak kucing ni antara binatang yang dekat rumah lah, yang dia mesra dengan kita. Betul. So hantarlah, nanti mana tahu kucing anda masuk TV kan. Okey. Baik, seterusnya kita nak cerita tentang nak raya dengan hos NLKO. Kita nak pilih sesiapa yang bertuah untuk beraya bersama hos NLKO. Kami pi rumah hampa. Tu dia. Kat Kedah kan ni. InsyaAllah kita akan ke rumah anda semua, tapi yang terpilih lah, ada cara dia. Bukan semua bukan semua. Nanti kita akan beritahu cara dia. Tapi katanya bukan saja hos pergi, tapi kita bagi juga duit raya kepada anda semua yang terpilih. Dahsyat. Nanti kita akan cerita. Rumah saya. Rumah saya dekat je. Dapat duit raya banyak ni. Okey, baik. Yang menarik hari ni, insya-Allah kita akan bersama dengan Bro Amin. Ustaz Amin. Jadi kita nak cerita tentang mengapa bersedekah itu adalah sebaik-baik amalan, terutama dalam bulan Ramadan kan. Dalam bulan puasa ni kita bawakan dia
yang kita selalu dengar kat radio, kat social media perkongsi hari ni live bersama kita. Kita nak bercerita tentang kebaikan sedekah. Ya, betul. Ramadan ya. Lepas tu kita akan cerita juga hari ni tentang kelebihan Al-Fatihah. Sambung lagi Fizo. Ya. Setiap minggu ada hari Jumaat je kita akan cerita yang tentang nak Al-Fatihah. belajar, nak betulkan Al-Fatihah, kita bawa Ustaz Fakrul lagi ni. InsyaAllah. Ustaz Fakrul akan betulkan pada awal, saya betulkan tentang amin. Ingat Ustaz Fizo ni. Okay, call kami di talian 1800 88 1677. InsyaAllah nanti kita akan bersama-sama lah kongsi tentang kelebihan dia. Dan kita ada bawa seorang adiwira hari ni. Wih, ini kalau tentang superhero ni orang semua nak dengar. Ya, tadi Bro Amin pun superhero juga. Dia apa, Kerja Iron Man tu. Kerja ni, Black Panther ada. Ya, dia semua dia minat lah. Tapi sekarang ni kita bawa adiwira yang banyak berjasa kepada sahabat-sahabat gelandangan kita lah. Gelandangan lah dan juga asnaf betul. di ibu kota kita. Jadi kita akan bersama nanti untuk kita tahu tentang perkembangannya, apakah perjuangannya, apakah cabarannya. Baik. Tapi sebelum tu kita saksikan terlebih dahulu paparan tentang beliau. Saksikan. Jom. Melihat wajah setiap anak-anak asnaf dan gelandangan di ibu kota ini, hati mana yang tidak tersentuh? Tiada tempat berteduh dan seolah-olah tiada hala tuju. Setiap hari menunggu simpati mereka yang sudi menolong. Atas dasar peri kemanusiaan, seorang insan tampil menghulurkan bantuan dengan sepenuh jiwa raga. Azhan Adnan atau lebih mesra disapa sebagai Abeh Hair kerap turun padang bersama warga asnaf dan gelandangan khususnya di sekitar Chowkit, Kuala Lumpur. Sering digelar ayah atau abah, ramai anak-anak kurang bernasib baik ini dibantu agar nasib mereka terpelihara. Tanpa mengira erti jerih, Abeh menganggap setiap kanak-kanak ini seperti anaknya sendiri. Tempat tinggal, makanan serta pendidikan antara bantuan yang sering dihulurkan. Kelihatan tegas tetapi Abeh cukup disenangi oleh ramai orang terutama kanak-kanak kerana sifatnya yang penyayang. Selain menyediakan pelbagai kemudahan, Abeh juga menitik beratkan soal agama terutama berkaitan solat. Setiap kali bulan Ramadan, aktiviti berbuka puasa dan solat tarawih sering dilakukan bersama-sama. Tujuannya bagi mendapat keberkatan bulan yang mulia di samping mengeratkan silaturahim setiap asnaf dan gelandangan ini. Namun Abeh tidak berseorangan. Bersama beberapa sukarelawan, mereka bergerak di bawah sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO Jejak Jalanan yang turut diketuainya. NGO ini mula beroperasi secara aktif sekitar tahun 2020 ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagi meraihkan mereka, Abeh juga turut membawa beberapa NGO lain bagi membantu memberikan sumbangan makanan berbuka dan barangan persiapan menyambut Hari Raya. Bagai bersumur di tepi rawa, budi yang diberi tanpa mengharapkan balasan, tetapi kecaman dan hasad dengki pula yang diterima. Itulah sifat manusia, ada yang suka, ada juga yang tidak puas hati. Tetapi itu tidak mematahkan semangat Abeh untuk terus berjihad dalam ibadahnya. Namun sejauh manakah tekad Abeh untuk terus memperjuangkan nasib asnaf dan gelandangan di ibu kota? Ayah ni sebenarnya penyayang dengan budak-budak. Dengan budak-budak saya selalu budak tu okey ke, tak okey ke, dah mandi ke belum. Ayah mesti akan peluk pegang macam anak dia sendiri. Harapan saya dapat belajar elok, dapat surga dengan jayanya. So nak balas budi jasa ayah dengan kita orang lah. Ayah doakan saya jadi polis je. Mana tahu saya boleh tolong ayah lagi lebih saya. Kita orang kat sini doakan Abeh semoga sihat selalu, bahagia selalu. Semoga Abeh bersama dengan kita orang sampai bila-bila. Itulah dia satu sedutan bingkisan kisah hero yang menjaga gelandangan. Satu perjuangan yang sangat hebat sebenarnya Fizo. Tak semua orang mampu buat. Dan kita hari ni pernah pergi buat sekali dua. Lepas Yalah. kita ada komitmen kita ni berterusan jadi satu tanggungjawab hakiki kepada insan hebat ni.
Baik. So hari ni Simo di studio NLKO sebagai inspirasi kepada para penonton semua. Kita bawakan seorang adiwira gelandangan ini. Kita bersama dengan Cik Azhan Adnan, seorang sukarelawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ataupun mereka gelarkan Cik Adnan ni sebagai ayah. Iya, kalangan anak-anak ayah lah. Ayah lah. Ataupun Abe ha. Abe. Abe je. Abe saja. Kalau Abe Tubek Kelantan. Abe ni 03 ke? 03. Satu kampung. Baik, alhamdulillah. Terima kasih datang ke NLKO. Masya-Allah, satu kisah yang cukup berinspirasi. Sebenarnya kita nak mulakan dulu macam mana boleh terdetik ataupun boleh terlibat bersama-sama nak membantu homeless atau bergelandangan ni. Okey, dia bermulanya lebih kurang tahun lepas PKP tu kan. Okey. Waktu tu Abe cuma buat, kita tak bermula dengan gelandangan atau asnaf fakir kota raya. Kita buat infak setiap hari Jumaat, nak mencari sedikit simpanan ataupun fixed deposit untuk alam akhirat. Ada kat dunia tu kan kita dah ada. Yalah, kalau yang ada fixed deposit, ada simpanan lah. Tapi simpanan kita dekat alam akhirat tu tak banyak. Jadi kita nak buat simpanan dekat situ. Macam bermula hari Jumaat je dulu. Bermula hari Jumaat saja dulu. Setiap hari Jumaat tu dekat masjid je lah. Okey, masak-masak hantar ke masjid, masak-masak hantar ke masjid. Lebih kurang dalam 3 minggu, Abang rasa macam tak puas hati lah dekat masjid. Masjid orang dah ada rumah kan, ada keluarga, dah makan. Pergi kat masjid tu kan. So Abang cuba masak dan kita hantar ke Kota Raya, ke Kuala Lumpur lah. Cari gelandangan-gelandangan dekat situ. Dan setiap hari Jumaat juga, tanpa henti, istiqamah lah, tanpa henti. Kami masak waktu itu. Ini bermula masa lepas PKP. Lepas PKP ya. Jadi dalam pada tempoh tu, Abang rasa macam hati tak puas. Kenapa mereka begini? Sebelum tu pergi bagi makan balik, bagi makan balik macam orang biasa. Macam yang kita buat lah itu. Macam NGO mana buat, pergi makan balik. Tapi Abang rasa macam aku mesti ambil tahu. Jadi Abang cuba nak duduk dalam kasut dia orang. Abang pergi bagi makan, Abang tak balik. Kalau dia duduk tepi longkang, Abang duduk tepi longkang lah, makan sama-sama lah. Masya-Allah. Makan sama-sama. Waktu tu memang terkenal kat satu tepi longkang ni lah. Jadi makan sama-sama di situ, dan daripada situ Abang mula menyiasat punca. Kenapa dia orang boleh ada di situ? Kenapa ada di situ? Dan yang paling Abang nak tahu, di mana mereka tinggal. Dan Abang tak pergi malam, Abang pergi siang. Abang terjah, Abang tanya bilik nombor berapa, tangga nombor berapa. Sebab apa tak ke malam? Sebab apa terjah macam tu je? Kalau tidak dia susah ke nak kongsi ke? Sebab Abang nak tahu kehidupan realiti dia. Kalau kita bagi tahu mungkin dia orang standby kan. Jadi apabila Abang pergi bilik dia orang tu, macam satu kejutan lah, yang kita tak boleh nak terima lah dekat akal. Dengan keluarga ramai duduk dalam bilik yang kecil macam tu kan. Dia orang ada bilik-bilik dia kecil orang. Bukan dia orang tidur di kaki lima. Ada yang tidur di kaki lima, tak banyak, tak ramai. Kalau yang tidur di kaki lima ni kebanyakannya dekat Bangkok Bank lah. Kalau di Cokit tu kebanyakannya ada bilik-bilik kecil. First impression Abang sendiri bila masuk terjah macam tu? Memang terkejut lah. Apa yang nampak? Boleh kongsi? Mau tak terkejut kita tengok dengan lipas ni banyaknya kan? Allah. Kan? Oh, lipas dinding banyaknya lipas. Jadi Abang kena buat sesuatu. Jadi daripada situlah Abang kemaskan bilik dia orang, cantikkan bilik dia orang. Sebab dia orang tak ada tilam kan, dia orang ada tempat nipis je, lapik tidur. Lapik lembik tu lah. Tak ada lembik lah, mana ada lembik. Buat berantai. Jadi Abang kena buat sesuatu supaya walaupun bilik sempit tapi biar sedap mata Abang memandang. Dan biar sedap anak dia tidur. Sebab kita mula terbayang, bagaimana kalau anak aku tidur begini? Walaupun sempit tak apa. Ada katil, ada tilam, ada kabinetnya untuk letak pakaian. Jadi tersusun. Sebab apa? Apabila bilik dia kemas, hasrat Abang di waktu itu supaya bilik dia kemas, dia rasa nak mendekatkan diri dengan Allah. Masya Allah. Sebab kalau dalam keadaan kotor, jangan kata orang, kita sendiri pun, kita pun tak nak kan. Kita pun rasa macam terjarak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada bersih, di situlah waktu tu Abang kena bersihkan tempat dia orang
supaya dia orang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara anggarannya agak-agak berapa ramai mereka yang berstatus gelandangan di sekitar ibu kota? Kalau cerita KL lah. Kalau KL itu Abang rasa figure tapi tak boleh nak bagilah. Okay, kalau yang dalam database Abang pada peringkat permulaan dalam database Abang yang kita bantu setiap bulan 40 keluarga peringkat awal. 40 keluarga tu di kawasan itu saja. Itu dekat mana tu? Lorong Haji Taib 1 dan 2. Sekarang dah makin bertambah lah. Kan. Daripada tahun ke tahun, daripada tahun ke tahun. Okay, mungkin ada satu pengalaman yang Abang nak kongsikan yang mungkin sampai sekarang Abang ingat dan benda tu sebenarnya menyentuh hati dan memberi mesej kepada diri kita sendiri. Yang paling menyentuh hati tu memang apabila satu ketika Abang berjalan di tepi bangunan, Abang terlihat seorang ibu sedang nyusukan anak dalam keadaan yang gelap lah. Saya berhenti dekat situ tanya apa keperluan dia. Jadi katanya saya orang miskin, kalau Abang dapat bagi pampers pun jadilah. Jadi Dadi nak pampers kan, Abang kena hantar pampers lah. Saya ambil lah nombor dia, nombor bilik. Okay, so Abang pergi dengan pasangan Abang. Sewaktu itu memang satu kejutan lah. Apabila kita pergi di dalam satu bilik yang kosong dengan tilam yang sangat busuk, yang tak tahu berapa keturunan dah dicaukit tu. Dan yang paling Abang terkejut, yang membuatkan Abang hampir berteriak lah. Orang Kedah kata berteriak. Memang berteriak betul lah. Apabila Abang buka beg tu, pakaian dia tak ada. Sebab masa masuk pun anak-anak dia tak ada pakaian kan. Anak dia ramai? Anak dia 2 masa tu. So berteriak jugalah. Jadi benda tu Abang tak boleh nak terima. Dan sepantas besok juga kita cantikkan bilik dia. Tak kira duit dah. Abang tak kira duit dah waktu itu. Baik. Dan bawa dia pergi Sogo shopping. Isteri kita pun kita tak shopping sampai banyak tu kan. Bagi sinar lah. Sinar kehidupan. Sebab Abang dah tak boleh nak fikir dah. Baik. Sampai orang yang mengikut Abang dekat isteri keluarga pun tak shopping sampai macam ni. Sebab kita dah tak boleh nak fikir dah. Itulah bagi kita kehidupan baru pada dia kan. Kita nak bagi kehidupan baru. Abang rasa cukup puas. Sebab waktu Abang di dalam bilik dia tu, Abang rasa seolah-olah satu hentaman malaikat di atas kepala. Masya-Allah. Abang kalau boleh kongsi, yalah antara akhir lah kan. Apa ni cabaran sikit lah. Buat kerja ni tak ada ke orang sangka buruk ke Abang? Dikecam ke? Dikecam ke? Abang rasa dalam 0.5% kot dikecam. Berapa persen? 0.5% je. 0.5% je. Dikecam juga difitnah pun ada. Kenapa pula? Kenapa difitnah pula? Orang suka nak fitnah, biar difitnah lah kan. Mulut tempayang kita boleh tutup kan. Tangan manusia kita tak boleh nak tutup. So apa mesej ataupun apa kata-kata daripada Abang sendiri? Kalau kita tak mampu nak buat, kita jangan menghalang orang lain buatlah. Kita beri galakan kalau kita tak mampu. Itu sajalah pesanan daripada Abang. Harapan kepada adik-adik di luar sana, terutamanya mereka sebagai gelandangan ataupun mereka yang sedang menghadapi situasi yang cabaran sama dalam hidup. sekarang. Macam mana Abang? Pada golongan fakir, nasihat Abang lah. Sentiasa dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Kalau kita tak dekat, maka Allah pun menjauh daripada kita. Maka sampai bila kita nak hidup dalam keadaan fakir? Kita fakir di dunia dan kita fakir di akhirat. Sekurang-kurang fakir di dunia, kaya di akhirat. InsyaAllah. Allah Akbar. Terima kasih satu nasihat yang sangat baik daripada itulah Adiwira gelandangan kita Cik Azhar Adnan. Sekali lagi kami doakan Abang terus diberikan kesihatan, diberikan kesempatan untuk bantu lebih ramai gelandangan dan di luar sana. Dan dimurahkan rezeki juga untuk membantu lebih ramai mereka di luar sana yang perlukan bantuan daripada Abang ni. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Tahniah Abang. Teruskan perjuangan. InsyaAllah. Baik. Okay, guys, kita dah pun bila cakap pasal ni dia macam terfikir anak-anak kat rumah kan, terfikir kita bersyukur sangat Allah bagi macam pelbagai kelebihan rezeki pada kita. Betul. Sebut tentang rezeki, lepas ni kita nak cerita tentang kelebihan bersedekah. Baik. Apa yang kita kena buat bila dah dengar kisah-kisah macam ni. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Baik, boh.
Terima kasih masih lagi bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O di TV9 dan juga boleh saksikan kami di Facebook kita. Nasi Lemak Kopi O, boleh like, komen dan juga share. Okay, tiba-tiba terbayang nasi lemak daun pisang panas-panas, kopi O panas-panas. Saja terbayang. Nama rancangan tapi bulan puasa kan. Okey, untuk segmen ini kita nak bersama dengan Bro Amin Idris. Dah pun bersama di studio kita. Assalamualaikum Bro Amin, sihat? Assalamualaikum Fakru. Sihat? Sihat alhamdulillah. Selaku pengacara televisyen, penulis, penceramah bebas, penyampai radio ada? Sikit-sikit. Semua dia lah. Alhamdulillah, hebat. Selagi ada kudrat insya-Allah. Hari ni Bro Amin datang untuk ceritakan kepada kita tentang kelebihan sedekah kan. Jadi kita nak mungkin Bro Amin boleh cerita sikit sedekah sebaik-baik amalan tu macam mana? Dia gini, manusia ni kita akan bertemu dengan orang yang kita nampak dia biasa-biasa aja. Tapi rezeki dia melimpah ruah. Masya-Allah. Barangkali ada benda yang amalan dia buat kita tak tahu. Mungkin dia berbuat baik kepada mak bapak dia. Mungkin dia tak pernah putus baca Quran. Tapi ada satu lagi amalan yang dianggap sebagai amalan yang ajaib. Namanya sedekah. Ada satu hadis daripada riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Kamu berubat, mengubati penyakit kamu dengan sedekah. Kita fikir, pelik orang sakit jumpa doktor. Tetapi ada hadis Nabi sebut, kamu ubati sakit kamu dengan sedekah. Seorang ulama, seorang tokoh besar nama dia Abdullah Ibn Mubarak, ketika dia menghuraikan hadis ini, dia cerita dulu ada seorang lelaki ni, dia ada penyakit kaki yang bernanah, yang berkudis. 7 tahun dia berubat, tak sembuh-sembuh. Lalu dia cari macam-macam tabib lah untuk mengubati sakit dia. Sampailah dia jumpa seorang lelaki. Orang lelaki tu pesan, kamu cari tempat yang mana orang perlukan air, kamu gali tanah supaya ada telaga, dan dengan itu orang akan dapat merasai minuman tersebut. Dia buat. Tak lama lepas tu kesakitan dia terubat. Hilang, sembuh. Nak sebut apa dia buat tu adalah sedekah. Itu namanya wakaf. Nak sebut benarlah hadis Nabi SAW, dengan bersedekah dia dapat mengubati penyakit. Ada orang kata, saya sebut begini kerana selalunya orang kata sedekah ni menambahkan harta, which is benar. Dan dalam hadis lain riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata la naqasat bisadaqah bin mal. Takkan kurang harta kita dengan bersedekah daripada harta kita. Selalu orang kaitkan sedekah dengan harta. Saya nak kaitkan hari ini sedekah dengan kesihatan. Keajaiban sedekah, masya-Allah. Baik, Ustaz, kita nak cerita pasal sedekah ni kan. Satu amalan yang orang kata ganjaran dia kita tak payah pertikaikan lah. Ya, betul. Baik, bercerita tentang nak membina masjid. Oh ya, betul. Kan, mungkin Ustaz boleh detailkan sikit. Kena sebut malat masjid hak sungguh. Bukan masjid. Nak rakyat juga dah lah Fakru pakai sampai itu macam pengantin lagi ni. Ni nak bina masjid kat mana ni Ustaz ni? Masjid sungguh. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga hadis ni juga ada dalam riwayat Baihaqi. Nabi sebut inna mimma yalhaqu mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'dal mauti. Ada satu amalan yang walaupun dia mati tapi dia kebaikan tu tetap terus menerus, berterusan walaupun dia dah mati. Salah satunya ada 7 dalam hadis tu. Tapi sebut salah satunya ialah banahul masjid. Dengan membina masjid. Saya berani jamin lah, kedua belah tangan akak kaki. Confirm saya takkan mampu buat masjid dengan duit saya 100%. Tobat tak boleh. Walaupun banyak kan? Walaupun tak banyak lah. Banyak-banyak ni pun tak boleh nak buat masjid sebab kita tak mampu. Tetapi kalau kita lakukan secara berjemaah, maknanya saya holos sikit, Fakru holos sikit kan, Fizu holos sikit, para penonton holos sikit kan. Betul. Apa yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan terrealisasi. Masya-Allah. Bayangkan betapa pahalanya. Luar biasa. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang membina masjid walaupun seperti kandang burung sekalipun, Allah menyediakan istana kepadanya di hari akhirat. Dan masjid yang anda sedang tengok di KJTV sekarang ni adalah Masjid Sarjana KLIA, di mana ia akan dibina dengan menelan belanja sebanyak 20 juta. 20 juta. Dan setakat ini saya kagum dengan pihak jawatankuasa yang mengutip, yang mencari dana ni. Mereka ni dia ni effortless, tireless.
Tak penat pun. Betul-betul buat lah. Betul-betul buat. Setakat ni kutipan yang ada tak sampai 10% lagi dalam 1.7 million. Okay. So perlu banyak lagi. At least another 19 million. Dan untuk membolehkan masjid ni dibina at least untuk tapak dia perlu kutipan at least bagi memulakan pembinaan 70%. So sekarang ni 10% pun tak sampai. Sebab tu kita perlukan sumbangan rakyat Malaysia untuk merealisasikan masjid ni. Sama-sama. Dan untuk makluman juga, kalau tak ada masjid ni, penduduk setempat dia boleh pergi masjid. Tapi dia kena pergi dalam 20 km. Jauh. Berapa jauh. So dengan masjid ni, bayangkan berapa ribu orang yang akan kita mudahkan urusan mereka. Kapasiti dia dalam 4,000 ahli jemaah. Kan? Dan kita tengok dari segi desain dia pun memang canggih lah. Lagi satu dia berdekatan dengan KLIA, jadi sesiapa yang nak pergi Para sana musafir. yang bermusafir Betul. kan. Boleh singgah kan. Subhanallah. Banyak pilihan. So kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, anda boleh scan je QR yang ada di Kaca TV, sumbangkan. Kalau boleh bagi RM1, bagi RM1. Boleh bagi RM10, boleh bagi RM10. Scan je. Scan je. Boleh bagi RM10,000, bagi je RM10,000. Kami okey je. Itu terutama dalam bulan Ramadan ni, Bro Amin. Betul. Macam mana kalau orang infak? Yalah, dia kadang-kadang dia matematik kita memang macam tu, kira-kira. Tapi sebenarnya Allah SWT gandakan tu. Terutama dalam Ramadan ni macam mana? By default, Allah Ta'ala mengumpamakan sedekah ni mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah umpama satu benih yang ditanam, ditumbuh pula ada 7 tangkai, dan pada setiap 7 tangkai itu ada 100 biji yang tumbuh. Satu tangkai tu 100. 100. Itu by default. Masya-Allah. Bulan Ramadan dia ganda lagi. Dalam hadis lain Nabi sebut ajwadan nas. Nabi ni pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kemuncak pemurah Nabi di bulan Ramadan. Nabi ni tak kaya. Nabi tak kaya, tapi dalam keadaan Nabi tak kaya, Nabi bagi infak. Dalam hadis itu juga sebut Nabi punya kepemurahan tu mirihul mursalah, umpama angin berlalu. Jadi laju. Dan nak pula kita bakal masuk 10 akhir Ramadan ni, kan kita mengejar Lailatul Qadar. Bayangkan dah lah pahala puasa tu, pahala sedekah tu banyak. Masuk Ramadan berganda lagi. Masuk pula 10 akhir Ramadan. Kena dapat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Umpama dia bersedekah lebih 1000 bulan. Masya Allah. Berganda-ganda. Jadi saya ni demi Allah, saya ni banyak aib. Saya ni banyak kelemahan. Saya banyak dosa. Tapi dengan sedekah ni, mudah-mudahanlah dia menampung sedikit sebanyak amalan-amalan kita yang terkurang, yang mungkin ada kelemahan sana sini, insya-Allah. Baik, dia bukan sahaja untuk kita mendapatkan pahala, gandaan pahala, mungkin juga macam Bro Amin cerita tadi, sekiranya ada musibah, ada segala permasalahan, diselesaikan, dipermudahkan dengan Allah SWT dengan bersedekah. Betul. Dan kita meringankan beban dan kita memudahkan orang untuk berbuat ibadah. Ni kalau kita wakaf apa kain pelekak di surau, kita rasa bangga dah. Dah, kita wakaf songkok, kita rasa bangga, telekung bangga. Ni kita wakaf masjid, kekal di situ. Allahu Akbar. Berapa banyak pahala kita, subhanallah. Itu macam saham akhirat lagi. Saham akhirat dia, saya sebut, jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Kita nak sedekah sekarang. Baik, kepada penonton semua, mungkin ada yang terlepas, lagi sekali keluarkan QR code tadi. Dan kepada anda semua, ambillah peluang untuk bersedekah ini sama-sama. Dan mungkin boleh print screen, ambil dekat Kaca TV ni, mungkin boleh share dekat social media juga untuk membantu sama-sama kawan-kawan kita dekat social media. InsyaAllah. Sama-sama kita berjemaah bersedekah untuk membina masjid di Bandar Sarjana KLIA. Alright, insyaAllah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bro Amin. Terima kasih Wizu, terima kasih Fakru. Nasib baik tak cara hidup pengacara. Allah Akbar. Bagi happy sekali aja. Gian. Baik, terima kasih. Nanti kita jumpa kat radio. Beres. Jumpa kat radio. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey, sebut cerita pasal sedekah dan sebagainya, Ramadan, kita juga jangan lupa kita dah nak sambut raya ni kan. Nak sambut raya nanti ni. So, yalah, masing-masing kita sama-sama buat persiapan dan sebagainya. Tapi kami nak bagi tahu kepada anda semua, nak tak beraya bersama dengan Ahmad Fizu? Dia petik nama. Dan kami host NLKO, tak kisahlah siapa, mungkin Fakru, mungkin saya ke, ramai lagi host NLKO mungkin akan beraya di rumah anda sekiranya anda jawab soalan ni. Apa soalan dia?
Bilakah siaran ulangan baik, tak payah bagi soalan. Jangan. Ini fakta bukan ni. Bukan, host pun tak tahu kadang-kadang. Jadi eloklah tu. Jadi anda boleh imbas QR nanti yang tertera dan lengkapkan soal slogan yang diberikan. Jadi sama-sama kita cubalah. RM1,000 tau. RM1,000. So Kalau sekiranya anda jawab soalan ni dan ada slogan yang anda akan sertakan dan anda terpilih, kami bagi beraya ke rumah anda dapat duit RM1,000. Dan kalau Fakhrul pergi raya rumah anda, dia bagi lagi duit raya pada anda. Okey, sebelum dia tambah lagi, kita berehat dulu. Kita jumpa selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Inilah sebenarnya harga purata emas setiap tahun. Dia meningkat, terus meningkat dan semakin meningkat. Semestinya emas ni ada turun naik lah. Tetapi kalau kita tengok graf kat sini, ini adalah fakta daripada tahun 2000 hingga 2024. 24 tahun. Wow. Peratusan meningkat tu banyak sekali. Masya Allah. Inilah sebenarnya orang kata investment dalam emas ni tak rugi, dia akan terus meningkat dan terus meningkat. Itulah fakta yang kita kongsikan kepada anda semua. Dan hari ini kita nak cerita pasal emas ni. Saya ni bukan seorang yang pakar bercerita tentang emas. Kita bawa orang yang layak dan pakar bercakap pasal emas, iaitu Puan Nurul Aini Muslim selaku pengasas kedai emas Perling. Bersama-sama kita. Jumpa lagi kita. Cik komen sikit token emas ni. Orang kata mah ni turun. Kan kejap dia naik. Betul. Lepas tu bila nak beli tu kan kita beli dia turun. Lepas tu kalau naik untunglah. Alhamdulillah. Untung semua nak, rugi semua tak nak. Cuba komen sikit. Okey. Terima kasih Fizul. Selama saya berniaga sejak 2016 sehinggalah sekarang 2024 kan, emas dah naik 100%. Serius lah? Maksudnya kalau kita bahagi dalam 7 tahun, 15% emas tu naik. Dia turun sekejap, seminggu, 2 minggu, lepas tu dia akan terus boom naik lagi. Macam hari ni Fizo, harga emas naik RM10 per gram daripada harga semalam. Jadi kalau orang kata kemungkinan besar emas akan mencatatkan RM400 per gram hingga akhir tahun ni, insya-Allah. Sebab ketidaktentuan ekonomi, lepas tu faktor-faktor geologi, politikal semua. Bila ada orang panik je, harga emas akan naik. Sebab semua orang berubah daripada beli-beli dividen ke, beli bond ke, diorang akan beralih kepada emas. Jadi waktu naik ni sesuai tak untuk kita beli ataupun kita jualkan emas yang kita ada? Kebaikannya bila harga emas naik ni, awak ada emas dekat tangan, kita trade in. Trade in pada harga hari ini adalah RM300 per gram. Untunglah. Jadi kalau beli semalam, kemarin harga macam 280, hari ini dah trade in RM300 per gram. Kan? Jadi dia punya keuntungan tu sangat signifikan. Jadi kalau kakak-kakak nak merasa pakai barang baru, minggu ni dan minggu lepas memang banyak trade in saya. Seminggu dekat 4-5 kilo macam tu kita boleh dapat trade in. Semudah itulah, Alhamdulillah. Baik, jadi macam sekarang kan, untuk contoh lelaki, saya tak pakai emas lah. Tetapi untuk investment, emas macam mana yang saya kena beli dan juga kalau saya beli berapa lama saya kena simpan? Macam contohnya macam kita kat kedai emas Perling, Fizo, kita ada beberapa version gold bar lah. Ada dinar, ada 1 gram, 1 gram, ada 0.5 gram, ada half dinar. Jadi kita boleh membeli ni untuk setiap bulan. Contohnya macam kita savingkan dalam buku-buku kita ke kan. Kalau macam anda nak beli yang 10 gram, 50 gram, 100 gram juga boleh menempah dengan kedai emas Perling. Ni lebih kepada untuk saving lah. Betul, saving. Dan yang ada dekat belakang saya ni, ya Allah, juling mata saya daripada tadi tengok ni kan. Collection kita memang banyak lah. Kalau kat kedai emas Perling, contohnya rantai tangan. Hari ni saya bawakan banyaknya kepada collection raya lah. Kilang yang number one kalau kat Malaysia Fizo adalah kilang buatan daripada Sinterme. Dia punya diamond cut dia sangat dahsyat. Contohnya honeycomb ni saya bawakan 1 kilo kat kedai emas Perling. Kita dah jual hampir 15 utas sejak semalam. Ada dua muka. Ini memang cantik finishing dia. Lepas tu pattern dia memang shiny macam ni kan. Sauh-sauh macam ni yang saya pakai ni, sauh kapal besar ni pun dia jarang-jarang datang. Tapi kalau datang nak raya ni memang kita bawa dalam 7-8 utas. Banyak version. Sauh-sauh licin macam ni pun memang best lah.
Jadi macam nak raya ni ramailah yang berpusu-pusu ke sana kan? Betul. Daripada pagi sampai ke hampir maghrib pun kita masih open untuk kita punya walk-in. Betul. Nombor stop pada pukul 5.45 petang. Oh, kena ambil nombor? Kat kedai saya memang kena ambil nombor. Masya Allah, orang nak beli emas kena ambil nombor. Okey, sebenarnya apakah kelebihan yang ada pada kedai emas Perling sehingga orang kata daripada pagi sampai ke malam kena ambil nombor? Nak beli emas ni Kak Oi, bukan nak beli cokodok ni. Dia satu kan, kalau wanita dia masuk kedai, dia mesti nak kena ada pilihan. Kita menyediakan pilihan hampir 48 dulang barang kemas. Maksudnya dalam 11 dulang sahaja dalam 1,500 collection cincin. Lepas tu kita ada 13 dulang rantai emas dalam hampir 800 hingga 900 kuantiti rantai tangan. Pattern-pattern yang sangat-sangat menarik macam Puteri Sarah. Puteri Sarah ni dia ada sekarang macam ada saus-saus. Nama emas ni Puteri Sarah? Puteri Sarah sebab itu hari tu yang ada viral tu kan. Sebab dia pakai. Sebab dia pakai, dia jadilah macam Puteri Sarah. Kalau saya pakai ni jadi emas Fizo tak? InsyaAllah. Kemungkinan besar. Dia ada sebutir-sebutir macam tu, lepas tu ada love kat hujung. Ramai wanita. Kita dah jual ni dalam bulan ni je dekat 500 pieces. Macam-macam pattern. Sintemin buat satu, lepas tu yang lain kopi-kopi pelbagai berat. Macam tu. Jadi mungkin trend untuk raya tahun ni lah. Trend untuk raya tahun ni. Mungkin sebagai, macam saya ni, saya katalah saya nak beli emas untuk mak saya, untuk isteri saya. Trend macam mana yang patut saya pilih? Trend-trend yang macam lebar-lebar, padu atau saus-saus, ataupun yang macam pattern-pattern bola-bola. Sekarang tengah trending bola-bola dekat kedai emas Perling. Jadi kalau anda rasa macam nak datang trade-in, datanglah hari ini. Harga trade-in sangat tinggi, paling tinggi dalam sejarah kedai emas Perling, RM300 per gram. Tapi sekiranya puan-puan rasa macam nak stay put pakai apa yang ada, puan juga boleh datang, kita cucikan secara percuma. Dan juga kalau macam nak kita celupkan kembali menjadi emas yang cantik seperti baru pun kita ada serendah RM35 bagi berat dalam 2 gram lebih bermula. Kalau ada emas tak nak trade in pun tak apa, kita boleh ada program celup maksudnya emas lama tu, kusam tu nampak macam baru. Kita ambil emas 4x9, kita celup buat elektrolisis menjadikan emas seperti baru pun ada. Ramai perempuan yang rasa macam tak nak trade in, sayang barang lama pun ada juga kita buat servis macam tu. So beraya ni nampak macam baru jugalah. Semua orang pun happy. Kita nak make sure semua orang pun happy. Mungkin apa pesanan puan kepada mereka yang bercadang berhasrat untuk beli emas di musim raya ni? Beli sekarang, jangan tunggu lagi 2-3 hari baru nak beli, takut nanti pattern-pattern yang trending, yang viral, yang terkini tu habis. Sebab semalam saja kedai emas Perling restock hampir 7,000 gram collection raya sahaja. Masya Allah. Untuk semua orang happy, ada banyak pilihan. Kita tak nak nanti dia upset, tak ada itu, tak ada ini kan. Kita nak semua orang pun gembira menjelang lebaran. Baik, terima kasih banyak-banyak. Orang perempuan ni kalau bercerita pasal emas ni sampai esok pun takkan habis. Terima kasih. Teruskan bersama kami. So lepas ni kalau nak datang lagi, yang ni tinggal je saya tolong jagakan. Baik, terima kasih. Bye. Okey, kita akan bersama dengan Ustaz Fakrul yang katanya tengah menunggu seseorang. Dia nak berkongsi sedikit cara bacaan Al-Fatihah yang betul bersama dengan Ustaz Fakrul. Silakan. Borak pasal emas Kasar suruh tinggal emas tu. Okey, terima kasih Fizo. Fizo nanti join sekali Baik, kita sebenarnya nak bersama dalam kelas Al-Fatihah. Silakan Fizo. Untuk kita sama-sama nak semak bacaan Al-Fatihah. Jadi anda boleh call kami di talian 1800 881677. Boleh, kita dah ada di talian. Talian Assalamualaikum. Kita. Halo. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Puan Nur Hayati. Ya, Kak Nur Yati. Kak Nur Yati. Dari mana? Dari Muar, Johor. Masya Allah. Okey, silakan. Kita nak dengarlah bacaan Kak Yati kita. Qari'ah Johor ni, silakan. Cuba. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Kak Nur Hayati. Okay, Kak Hayati, sikit saja bacaan tu kita ucapkan tahniah, bukan senang nak baca live kan. Oh, saya pun kadang terciduk. Okey. Biar Kak baca bagus dah lancar, cuma sikit je hati-hati pada sebutan nasta'in. Cuba dari sini tadi dia bunyi nasta'in, dia bunyi tebal. Lagi cuba nasta'in. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'ta, bukan ta, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nipis lagi. Cuba sebut huruf T. Ta. Ta. Dia bukan ta. Ta. Nasta'in. Nasta'in. Hai, wah macam tu lah. Lagi satu. Ihdina, jangan ha pedas. Tadi sebut dia ha besar macam gelak tu. Ha. Cuba. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Okey. Ihdinas sirat. Tal mustaqim. Habiskan. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, macam mana? Okey. Okey. Saya kalau ustaz okey, saya okey je. Okey, baik. Okey, Kak Yati, tahniah ya. Terima kasih banyak. Ni dah siap ke nak raya? Itulah, dah siap ke persiapan raya ni? Lansir macam dah baru kat belakang tu. Bolehlah sikit-sikit. Baik. Okey, ada ucapan ke? Saya ucapkan salam Ramadan kepada rakan-rakan saya orang Muar. Yes. Salam Ramadan ke-18. Jangan lupa teruskan bertadarus, rebutlah peluang di bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Nasihat yang sangat bagus. Terima kasih banyak. Okey, insyaAllah. Ustaz, saya ada satu soalan, Ustaz. Okey, saya ada satu soalan dulu, Ustaz. Kita baca Al-Fatihah dalam solat ni. Sekiranya kita nak cepat dan kita baca cepat, ada kemungkinan kita dah terlewat waktu ke tengah solat tiba-tiba nak menangis ke nak cepatlah. Macam mana kita baca ni dengan laju ni? Okey, ada kadar dia kan, ada kadar dia. Dia sah tapi ada cara dia. Dia kadang lagi laju daripada F1 kan. Lagi laju daripada kereta kan. So dia sebenarnya ada cara dia. Baca boleh ada sambung nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berhenti. So kita boleh cara tu. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka. Tu tak boleh. Yang tu menyebabkan dia habis langgar traffic light kan, langgar orang semua. Jadi ada. tak sahlah solat. Bahaya. So kita kena hati-hati. Laju boleh tapi kena raikan dia punya tajwid dia, insya-Allah. Baik. Saya nak tanya banyak lagi soalan pada ustaz ni. Ustaz jadi guest hari ni kan. Kita berehat dulu sekejap dan kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Dalam banyak-banyak coklat, saya suka dark coklat lah. Saya suka white chocolate. Saya suka milk coklat. I lebih prefer white chocolate. White chocolate. White chocolate. White coklat. White chocolate. Saya prefer white chocolate sebab white chocolate tu manis-manis sikit kan. Saya lagi prefer dark coklat. Dark coklat. Dark coklat. Dark chocolate. Banyak-banyak coklat yang saya suka milk chocolate. Milk coklat. I lagi prefer white coklat. I prefer dark coklat. Dark coklat lah. White chocolate, dark chocolate? Saya white. White. Takut gigi jadi coklat. Saya hot chocolate satu. Hot chocolate satu kan. Okey, kembali bersama NKO. Kita bersama dengan Kak Dim.
Kak Nim hot chocolate ke? Kak Nim suka milk chocolate. Hot chocolate. Aku pun tanya hot chocolate juga. Ini tak sahur ni jadi. Tak sahur. Kak Nim sihat, Kak Nim? Sehat, alhamdulillah. Masya-Allah. Bersama kita Kak Nim selaku pengasas dan ketua pegawai eksekutif Nim Adilicious Sdn Bhd. Bau Kaabah, bau umrah lagi ni. Baru balik Alhamdulillah. Macam mana Ramadan kat sana okey? Alhamdulillah. Memang best lah pengalaman pertama bagi Kak Nim berpuasa di Mekah ni. Lain kan. Memang best lah. Okey, Kak Nim dengan cerita ada sesuatu nak kongsikan pada penonton ni. Apa dia? Kak Nim sebenarnya hari ni ada satu kelainan lah. Selalu kalau kita tengok Nims di Nasi Lemak Kopi kita selalu ada bawa produk-produk. Tapi hari ni kita nak memberi. Bersempena bulan Ramadan ni kita nak bagi hadiah. Hadiah apa tu? Hadiah yang mana kejap lagi siapa ada call, kita akan bagi nombor kejap lagi kan. Dan hubungi kita nak bagi duit raya. Call kita dan kita akan bagi duit raya. Senang saja. Dia call je lah. Call je, kita bagi duit raya. Ni dalam segmen ni dalam segmen ni sahaja. Nombor dia 1800 881677. Call sekarang, panggil dan menang duit raya. Siapa cepat dia dapat. Cepat. Okey, so siapa cepat dia dapat. Sebab kenapa kita nak bagi hadiah ni memang untuk yang special saja, yang cepat-cepat call. Kalau lambat-lambat call rugilah. So boleh hubungi sekarang, boleh call nombor tadi untuk kita umumkanlah sekejap lagi dapat hadiah. Saya nak cek Fatihah tadi. Cek Fatihah. Tadi Fakro dah sebenarnya cek kami Fatihah. tumpang gembira lah di Nasi Lemak Kopi di mana kejayaan Nim sekarang ni dah orang kata pergi ke beberapa buah negara untuk kongsikan sikit. Alhamdulillah masa Kak Nim pergi umrah baru ni bukan sekadar untuk beribadah saja tapi bawa juga. Kak Nim bawa juga Nims ke sana. Alhamdulillah Kak Nim pergi ada produk Nims dah di Madinah, di sebuah restoran, ada beberapa restoran di Madinah dan juga insya-Allah di Mekah kita dah jumpa distributor dan sebagainya. So insya-Allah pada lepas Ramadan nanti, puas raya nanti kita akan hantar shipment untuk pergi di Arab Saudi. InsyaAllah Nims akan berada di Arab Saudi nanti. InsyaAllah. Tu dia international tu. Kalau di Asia ni dah tak ikan banyaklah ada. Alhamdulillah kita dah ada di Thailand, di Singapura, di Indonesia, Brunei. Ada beberapa buah negara lagi dan di US jugalah. Kalau di Arab tu dia jadi apa bahasa Arab kan Nims. InsyaAllah lah. Nims. Coklat sebab kita tahu kan dekat negara-negara Arab ni dia memang suka coklat. Betul. Macam kita pun sekarang ni orang kita pun lebih menggemari coklat ni. Okey, kalau hari ni apa yang Kak Nim nak kongsikan? Okey, kalau hari ni Kak Nim nak kongsikan dengan anda semua, kita ada khas pada bulan Ramadan ni, sempena raya kita keluarkan produk khas iaitu Crispy Chocobar. Tiap-tiap tahun memang orang nantikan apa keluaran produk Nims ni. Produk Nims ni untuk Chocobar ni hanya special keluar bulan Ramadan saja. So jadinya special ni kita apa orang kata biskut raya. Sekut raya tapi dia lebih kepada coklat. Dia punya coklat dan cereal dalam yang kita gunakan lah untuk bahan-bahan yang kita gunakan. Maksudnya kalau kita beli ni untuk terus presentation pun cantik, untuk terus hidangkan untuk biskut raya lah. Untuk dihidangkan pada waktu raya sangat sesuai. Letaklah ni dah okey dah. Rasa yang ni habis dulu ni. Betul lah. Keluar tinggal balang kosong. Kalau tetamu pergi rumah nak cari mana biskut raya yang makan itu. Dia ada apa? Dia Chocobar tu dia ada apa? Dia ada dalam tu kita gunakan coklat dan juga cereal multigrain dan juga almond nips. Ada beberapa almonds lah. Dan bila kita makan tu taste dia akan rasa macam gigit dia tu rasa macam sedap. Cukup cerita. Cukup Jangan siksa saya. Untuk raya tak ada promo ke ada? Kita ada promo. Selain pada itu kita ada juga produk-produk raya yang seperti korang tengok dekat Kaca TV tu, kita ada khas untuk bulan Ramadan ni kita keluarkan juga Nims Assorted Crispy Choco Cup. Seperti yang korang tengok dekat ni kita ada promosi khas yang mana korang beli untuk Assorted Crispy Choco Cup, beli satu box RM27. Kalau
Kalau beli 4 box RM100. Okey. Untuk Chocobar ni pula, kalau beli 1 box harga dia sebenarnya RM35. Kita bagi promosi untuk sempena Ramadan. Ramadan Raya. Ramadan ni RM33 sahaja. Dan kalau beli 3 RM90. Mana nak dapat dengan harga makanan yang sedap macam ni. Biskut raya sekarang harga mahal dah. Tapi NIMS buat promosi, kita nak bagi semua orang rasa. So, jangan lepaskan peluang beli sekarang sebab inilah waktunya yang sesuai untuk korang beli biskut raya. Biskut raya, makanan-makanan raya ni. Sebab kalau tak ada ni, tak ada dah hari lain. Nak raya pun tinggal berapa hari je lagi. Iya, tinggal berapa hari lagi. Jadi dah habis. Senang. Betul. Ni kita pasal biskut raya ni. Pasal duit raya tadi macam mana? Dah ada panggilan dia tak tadi? ada call kan saya yang call je hari ni. Dah ada panggilan ke? Ada panggilan tak? Katanya nak bagi duit raya bernilai... bernilai, kita akan bagi duit raya bernilai RM150. So siapa tak call sekarang rugilah. So, dah ada. Dah ada. Halo, Assalamualaikum. Dengar duit laju dia. Oh, laju Siapa panggilan call ni? Itu tak boleh call. Halo. Halo, siapa tu? Bar kata takut bar. Jangan malu-malu. Halo? Nak menang duit raya tak? RM150? Jangan sampai saya call kat ni. Mungkin line dia terputus. Tak apa, kalau maksudnya line dia terputus, so rezeki host lah hari ni. Yelah, kalau tak ada tak apalah. Mungkin kita rezeki orang lain. Ada? Dia 150 seorang ke apa? Halo, Assalamualaikum. Halo. Dengar tapi perlahan. Cakap kuat sikit. Kita dengar slow sangat. Awak macam bisik je. Hello. Ya. Okey, silakan bersama Kak Nim. Siapa tu di talian? Alwin. Siapa nama? Alwin. Alwin daripada mana? Daripada Seri Iskandar Perak. Seri Iskandar Perak, Alhamdulillah. Okey, so hari ni Kak Nim nak tanyalah soalan. Kenapa anda nak menang duit raya daripada NIMS? Berikan sebab kenapa nak menang duit raya daripada NIMS ni. Oh, boleh beli kuih raya banyak-banyak. Alhamdulillah, kuih raya NIMS Okey tak? Okey. So anda pemenang, tahniah Alwin. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Boleh beli NIMS. Terima kasih support. Okay, bye. Terima kasih, bye. Assalamualaikum. Okey, Kak Nim, tu dapat hadiah tu kan? Macam tu je. Senang je. Memang kita nak bagi duit raya ni. Baik, masih banyak kita ucapkan kepada Kak Nim. So, jangan lupa juga untuk nanti call hubungi kami juga untuk kita bagi duit raya tu nantilah. InsyaAllah. Baik, masih banyak boleh postage satu Malaysia. InsyaAllah kita boleh postage ke mana sahaja. Okay, terima kasih kepada Kak Nim. Terima kasih Fakro, Fizo. Dan kita nak wawarkan juga beraya bersama hos NLKO. Jadi seperti kita sebut tadi, anda jawab soalan mudah dengan cara imbas QR yang akan tertera dengan lengkapkan soalan yang diberikan, insya-Allah. Soalan ni simple je, bilakah siaran ulangan NLKO? Kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, nantilah kita beritahu. Hari Minggu. Ada clue dia. Ada clue dia. So ini je soalan dia dan ada slogan sikit, sekiranya anda terpilih, kami hos Nasi Lemak Kopi O akan pergi ke rumah anda dan anda akan dapat duit raya bernilai RM1,000. Imbas QR sekarang ni. Tidak termasuk duit raya daripada Fakrul kepada anda lah. Baik. Okey, seterusnya. Dan esok bersama saya, ni pun satu benda yang menarik juga, rugi kalau anda terlepas peluang ini. Janji Berbaloi TV9, di mana kita akan bagi 4 perkara asas. Beras, minyak masak, telur dan gula, 1 pack dengan harga RM1.49 saja. Kat mana? Dekat ST Rosyamat Semenyih yang baru buka di sana. Ini bukan meniaga namanya. Ini bukan meniaga, ini kita nak bersedekah dengan harga RM1.49 saja. Dan juga Wow Shop Ramadan Raya. Kita dalam nak persiapan raya ni kan, anda boleh bersama boleh dapatkan di Wow Shop dengan nikmati pelbagai tawaran-tawaran eksklusif lah. Ada diskaun lebih sehingga 50% untuk anda semua. Jadi di www.wowshop.com.my. Okey. So dia punya ulangan NLKO dia apa? Bila? Hari Jumaat dan Sabtu. Bagi jawapan. Ahad dan juga 7.50 malam. Ada So anda boleh tengok siaran ulangan dan juga dekat YouTube pun boleh tengok. Baik, terima kasih kepada anda semua. Teruskan bersama kami minggu hadapan di Nasi Lemak Kopi O. Kita nak raya dah. Nak raya dah. Selamat semua, jaga diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.